Rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan halaju relatif. Pada hari Jumaat lepas kita telah melihat bagaimana kita ingin mengira halaju relatif di antara dua jasad ataupun dua kerangka rujukan yang berbeza sekiranya dia melibatkan satu dimensi saja. Right? Dalam arti kata kalau objek tu bergerak, kedua-dua objek tu bergerak sepanjang X ataupun sepanjang Y ataupun sepanjang Z. Dan kita telah melihat contoh yang saya paparkan di skrin sekarang ini. Kalau ingat, kita ada dua bola, right? Bola yang pertama dan bola yang kedua. Right? Bola yang pertama bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter sesaat, manakala bola kedua bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter sesaat. Dan kedua-dua kelajuan ini, nilai kelajuan ini diukur relatif ke tanah. Right? Okay. Dan kita telah tulis nilainya di sini. Positif 6 untuk bola yang pertama, kemudian negatif 3 untuk bola yang kedua. Kenapa satu tu bernilai negatif, satu tu bernilai positif? Sebab halaju adalah vektor, jadi kita kena ambil kira juga arah gerakan, dan dalam kes ni kita telah menakrifkan semua arah ke kanan sebagai positif, justru arah ke kiri itu bernilai negatif. Right? So kita ada situasi di mana ada dua biji bola. Bola satu yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter saat, dan bola kedua yang bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter saat. Right? Tetapi kita bukan saja berminat untuk mengetahui halaju kedua-dua bola ni sekiranya diukur daripada tanah, tapi kita juga berminat untuk mengetahui apakah halaju kedua-dua bola ni sekiranya diperhatikan daripada dua kerangka rujukan lain yang berbeza. Dan dua kerangka rujukan lain itu adalah, yang pertamanya, sekiranya kita menunggang bola satu, right? Jadi kita akan nampak bola satu ni sebab tidak bergerak, right? Manakala bola kedua akan bergerak mendekati kita, right? Bukan pada kelajuan 3 meter saat, tapi pada kelajuan lebih tinggi, iaitu pada 9 meter saat. Right? The second ball would appear to move faster towards us if we are observing it from the frame of reference of ball 1. Right? So itu kerangka rujukan yang kedua selain daripada kerangka rujukan tanah lah. Kemudian kerangka rujukan yang ketiga adalah sekiranya kita membayangkan kita menunggang bola yang kedua, right? Apabila kita mengukur gerakan bola kedua relatif pada kita, ini tidak bergerak, right? Because we are riding ball number 2, therefore ball number 2 is stationary relative to us, right? Stationary with respect to us, right? Tetapi kita akan mengukur bola pertama ni bergerak mendekati kita pada kelajuan 9 meter sesaat, right? Bukan pada kelajuan 6 meter sesaat. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, right, bola satu ni, right, kalau kita lihat yang bola satu, kita lihat yang nilai kat sini, right, halaju untuk bola satu ni dia boleh ada 3 nilai yang berbeza bergantung kepada dari kerangka rujukan mana kita membuat pengukuran tersebut, right? Jadi kalau kita mengukur kelajuan bola satu daripada tanah, kerangka rujukan tanah, maka kita akan mengukur kelajuannya halajunya sebagai positif 6 meter sesaat.
kalau kita mengukur kelajuan bola pertama ni daripada kerangka rujukan bola satu sendiri, maka kita akan nampak, kita akan melaporkan hal laju sebagai 0 meter saat. Bola satu tu tidak bergerak relatif kepada kita. Sebaliknya, sekiranya kita mengukur kelajuan bola satu ni dari kerangka rujukan bola kedua, maka kita akan melaporkan yang bola pertama ni bergerak dengan hal laju negatif 9 meter sesaat. So one ball as in single ball, as in bola satu tu, dia boleh memiliki nilai hal laju yang berbeza-beza, actually 3 nilai hal laju yang berbeza, bergantung kepada dari mana kita melakukan pengukuran tersebut. Dan ini sebabnya apabila kita melakukan apa-apa pengukuran dalam fizik, kita perlu bertanya dari kerangka rujukan apakah pengukuran tersebut sedang dilakukan. Okay? From which reference frame is that measurement being made, right? Who is making the measurement and which reference frame is he in, right? So ini sepatutnya meyakinkan kita lagi bahawa apabila kita melakukan pengukuran fizik ni, kita perlu menjelaskan, kita perlu menyatakan, right, apa kerangka rujukan kita, right? Ataupun kalau kita membuat, kalau kita menjawab soalan dalam fizik, kita sentiasa perlu bertanya dari kerangka rujukan apa nilai-nilai yang diberikan tu dilakukan, right? The values given in the question, you always have to ask from which reference frame are those values being measured from, right? So isu yang berikutnya adalah kalau lihat di sini, kita ada 3, right? Kita ada 3 nilai hal laju yang berbeza untuk bola yang pertama, right? Soal isu yang berikutnya yang kita nak lihat adalah bagaimana kita ingin menukarkan hal laju yang kita ukur dalam satu kerangka rujukan menjadi hal laju yang diukur dalam kerangka rujukan lain. Maksudnya, katakan kita mengukur hal laju bola pertama ni dalam kerangka rujukan tanah. Right? Let's say we make the measurement, we are in the ground reference frame and we measure the velocity of ball 1 as +6, positive 6 meters per second. Right? Macam mana kita ingin menukarkan nilai hal laju tu, right, kepada nilai hal laju yang diukur oleh seseorang yang berada dalam kerangka rujukan yang bola satu, ataupun macam mana kita nak menukar nilai hal laju ini menjadi nilai hal laju yang diukur oleh seseorang yang berada dalam kerangka rujukan bola 2. Right? So you have 3 different velocity measurements, right? So if you're on the ground frame, you report ball 1 to be moving at 6 meters per second to the right. Right? If you are in the reference frame of ball number 1, then the ball will be stationary with respect to you. If you are in the reference frame of ball 2, then ball number 1 will be moving to the left at 9 meters per second, right? So 3 different reference frame reporting 3 different values for the velocity of ball number 1, ball 1. The question is, if we make a measurement, katakan kita melakukan pengukuran hal laju bola pertama tu dari kerangka rujukan tanah, right? Bagaimana caranya kita nak menukarkan hal laju yang kita ukur dalam kerangka rujukan tanah ni menjadi nilai hal laju dalam kerangka rujukan bola 2, right? How do we convert, or how do we transform, how do we transform this +6 meters into -9 meters per second, right? How do we transform this value into this value? Is there a formula that we can use so that we can transform the velocity that we measure in one reference frame
into the velocity that will be measured in a different reference frame, right? Dan kita dah bincangkan ni sikit sebanyak pada hari Jumaat tu, tapi saya ulang semula because I think I went quite fast through it. So a typical case, right? Case yang lazim adalah seperti ini. Kita ada satu objek, right? Dalam case ni P, right? Dan katakan kita nak mengetahui hal laju objek P ni, right? Now, hal laju objek P ni boleh diukur dalam dua kerangka rujukan yang berbeza. It can either be measured relative to frame A, right? In which case you will get VPA, right? Or you can measure it relative to frame B, right? In which case you get VB. Oh, sorry. VPB, right? Okay. Jadi katakan, jadi isunya sekarang adalah katakan saya berada dalam kerangka rujukan A, right? Let's say I am in reference frame A, and I measure VPA, right? VPA, and let's say one of you is in reference frame B, and reference frame B is moving with respect to reference frame A, right? Kalau lihat kat sini, kerangka rujukan B itu sedang bergerak relatif ke kerangka rujukan A. Jadi mengetahui hal laju P dalam kerangka rujukan saya dan mengetahui juga sejauh mana kerangka rujukan B bergerak relatif kepada kerangka rujukan saya, right? Boleh tak saya mendapatkan nilai hal laju P relatif ke kerangka rujukan B, right? So knowing, so let me just put it, apa yang kita tahu, apa yang kita ada. Okay, kita ada VPA, right? Kita juga tahu VBA, right? VPA ni adalah hal laju objek P dalam rangka kita, rangka saya lah, right? Rangka saya iaitu A, saya, right? Manakala VBA pula adalah hal laju rangka, let's say ni awak lah, awak iaitu B relatif kepada saya, right? Jadi sekarang apa yang kita nak, apa yang kita mahu adalah never mind. VP, hal laju objek P tu relatif kepada kerangka rujukan B. So saya nak, ini adalah hal laju objek P dalam rangka awak. Right? So kita ada tiga kuantiti kat sini, right? Kuantiti yang kita ada adalah hal laju. Kita tahu, sebenarnya saya tahu berapa laju objek P itu dalam kerangka rujukan saya, atau relatif kepada kerangka rujukan saya. Saya juga tahu berapa laju awak sedang bergerak relatif kepada saya, right? Jadi apa yang saya nak, boleh tak daripada kedua-dua maklumat ini,
right, VPA dan VBA ni, boleh tak saya mendapatkan berapa laju objek objek P dalam kerangka rujukan awak, right? So kalau ini agak abstrak untuk awak semua, mungkin awak boleh bayangkan, okey, saya berada di atas tanah, right? Manakala awak berada di atas motosikal dan P ni adalah bas, katakan, right? So bas ini sedang bergerak ke kanan begitu, right? Jadi saya dalam kerangka rujukan tanah, saya akan mengukur hal laju bas tu dalam kerangka rujukan saya, VPA, right? Awak pula sedang menunggang motosikal, right? Dan awak juga mengukur hal laju bas tersebut, right? So sekarang ni katakan hal laju bas ni adalah 50 meter, positif. Let's do it like this. Hal laju bas relatif pada saya adalah 50 meter sesaat, right? I think I should do it like this. So I measure it as 50 meters per second, right? I measure the velocity of the bus as 50 meters per second, right? I know that you are moving away from me at a speed of 20 meters per second, right? Awak bergerak menjauhi saya ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter sesaat. Dalam kerangka rujukan awak, right? In your reference frame, right? Adakah awak akan mengukur hal laju bas ni positif 50 meter sesaat juga, ataupun awak akan mengukur nilai yang lebih besar daripada 50 meter sesaat, ataupun awak akan mengukur nilai yang lebih kecil daripada 50 meter sesaat, right? Jadi ada 3 kemungkinan saja, right? I measure, so saya ulang balik, saya ukur hal laju bas tu relatif pada saya 50 positif 50 meter sesaat, right? Awak bergerak menjauhi saya dengan kelajuan 20 meter saat, right? Ataupun dengan hal laju positif 20 meter saat, right? Dalam kerangka rujukan awak mengukur kelajuan hal laju bas tersebut, dan dalam kerangka rujukan awak cuma ada 3 kemungkinan untuk hal laju bas yang awak akan ukur. Sama ada awak juga akan mengukur hal laju bas tu sebagai 50 meter saat, sama seperti saya, right? Ataupun awak akan mengukur hal laju bas tu lebih laju daripada 50 meter saat, ataupun awak akan mengukur hal laju bas tu kurang daripada 50 meter saat. So there are 3 possibilities, right? Sebelum kita melihat apa formula yang boleh kita gunakan, dan ini satu petua yang baguslah kalau dalam bidang fizik, sebelum kita terus menggunakan formula, kita patut cuba memahami dan membayangkan terlebih dahulu masalah yang diberikan, right? A good rule in physics is that if you cannot visualize a problem, right? And if you cannot guess the answer, right? Kalau awak tak boleh teka jawapan je, ataupun awak tak boleh bayangkan apa kemungkinan jawapan je, jangan guna formula, right? Maksudnya sebelum awak menggunakan formula, awak mesti boleh meneka jawapan je dulu, ataupun kemungkinan jawapan je. Macam dalam kes ni kita sudah meneka apa kemungkinan jawapan, kan? Sama ada 50 positif 50 meter saat, ataupun kurang daripada 50 meter saat, ataupun melebihi 50 meter saat, right? Kenapa saya cakap why do I say that when we have to guess the answer before using the formula is because kalau kita terus terjah menggunakan formula, dan saya tahu ini adalah satu tabiat yang lazim di kalangan pelajar fizik, sebab awak dah diajar, kalau ada soalan je apa formula, kalau awak dah diajar sebegitu sejak tingkatan 5, kan. Jadi saya sedar agak sukar untuk mengubah tabiat tu sekelip mata, tapi I'm just telling you that don't immediately, right,
jump to formulas if you cannot guess what should the expected answer be, right? Maksudnya sebelum awak menggunakan formula, teka dulu apa kemungkinan jawapan yang awak boleh dapat, right? Dan kenapa penting untuk kita meneka kemungkinan jawapan yang kita boleh dapat adalah kalau kita dah ada tekaan apa kemungkinan jawapan kita dapat, kemudian kita gunakan formula, kita boleh menggunakan tekaan itu untuk mengesahkan sama ada jawapan yang kita perolehi tu, sama ada formula yang kita gunakan tu betul ataupun tidak, right? Let me tell you a secret. A formula doesn't tell you whether your answer is correct or not, right? Ramai orang dan termasuk juga setengah pensyarah fizik, saya rasa kalian semua ada ada angan-angan kononnya formula tu boleh memberitahu awak sama ada jawapan awak betul ataupun tidak. A formula doesn't tell you whether your answer is correct or not, right? What a formula does, apa yang formula buat sebenarnya, dia menunggu arahan daripada awak, right? Dia cuma meminta, okey, apa input yang kita akan berikan kepada dia. Kemudian bila kita beri input kepada dia, dia akan mengira output dia. Kemudian dia berikan output kepada kita, right? Tapi formula itu sendiri, right, tidak boleh memberitahu kita sama ada jawapan kita betul ataupun tidak, right? Akhirnya yang menentukan sama ada jawapan kita tu masuk akal ataupun tidak, sama ada jawapan kita ni betul ataupun tidak adalah diri kita sendiri, right? Formulas are stupid in a way, right? Formulas are dumb in a sense that formulas cannot tell you whether your answer is correct or not, right? Instead, it is you, right? Awak sebagai seorang manusia yang berakal, yang ada akal fikiran, awak lah yang kena menilai sama ada jawapan yang diberikan oleh formula itu betul ataupun tidak. Tapi sebab cara fizik diajar di Malaysia adalah kalau nak bagus dalam fizik, kau mesti menghafal banyak formula dan mesti cepat menggunakan formula, mesti cekap menggunakan formula, kan? Sedangkan di antara formula dengan pelajar fizik, sepatutnya pelajar fizik tu lagi pandai lah berbanding dengan formula, right? Formula does not make you clever, does not make you stupid. It's just a recipe, right? Samalah macam kalau ada resepi untuk memasak kek, katakan, kan? Resepi itu sendiri dia tidak boleh memberitahu awak sama ada kek yang awak masak tu sedap ataupun tidak. Akhirnya yang menilai sama ada kek tu sedap ataupun tidak adalah awak sendiri, kan? A recipe for a cake just tells you, okay, if you want to bake a cake, then you need eggs, you need flour, you need sugar, kan? You take a certain amount of egg, you take a certain amount of flour, you take a certain amount of sugar, and then you combine it in a certain way, and then if you follow the recipe, you will get a cake, right? Itu saja yang resipi boleh beritahu kepada awak, kan? Tapi sama ada kek itu sedap ataupun tidak, sama ada kek itu adalah kek yang betul-betul awak nak, kan? Itu formula itu tak boleh beritahu. Akhirnya awak yang kena membuat keputusan tersebut. So sama juga apabila kita menyelesaikan masalah fizik, try not to rush into formulas. Instead, try to guess the answer first. Once you have a general idea of what the answers should be, only then use a formula. Right? Jadi formula itu hanyalah untuk memperincikan lagi jawapan awak. Right? Misalnya dalam kes ni, kita meneka sama ada hal laju tu dia akan sama dengan 50 meter saat, melebihi 50 meter saat, ataupun kurang daripada 50 meter saat. Tetapi kalau berapa banyak lebih daripada 50 saat tu, itu kita perlu gunakan formula, kan? Mungkin 51 meter saat, mungkin 52, mungkin 60, mungkin 100, kan? Jadi formula tu digunakan bukan untuk memberitahu sama ada jawapan awak betul ataupun tidak, tapi untuk memberikan jawapan yang lebih terperinci, kan? Formula is there to give you a much more precise answer. It doesn't tell you whether your answer is correct or not. The decision whether your answer is correct or not is not left to the formula, it's left to you, right? Jadi kalau awak dapat jawapan salah, awak tak boleh salahkan formula tu.
right? You cannot blame the formula if your answer is wrong. You need to blame yourself because you have misunderstood the formula, you use the wrong formula, kan? Awak memilih formula yang salah, awak salah masuk nilai, kan? Awak salah tekan calculator, kan? Itu bukan, yalah, kalau awak mengira jawapan, kemudian jawapan awak salah, dan jawapan awak salah sebab awak salah tekan calculator. Awak tak boleh salahkan calculator. Calculator inilah yang jahat sebab membuatkan jawapan aku salah, kan? You cannot blame the calculator, kan? Just like in this case, if your answer is wrong, you cannot blame the formula. The formula is just doing what you ask it to do, right? Jadi dalam case ni kita perlukan sebuah formula yang akan mengaitkan ketiga-tiga kuantiti ni, VPA, laju objek P dalam kerangka A dengan laju objek P dalam kerangka rujukan B. Dengan syarat kita mengetahui berapa laju relatif di antara kedua-dua kerangka rujukan tersebut. Dan formulanya, saya padamkan yang ni. Right, formulanya adalah kita mahukan VPB, right? So VPB is equals to, so kita perlukan, we need P dulu, right? So we take this VPA, right? VPA, right? Plus, right? V, mandangkan sini A, so di sini pun perlu A juga, right? And finally B, this has to match with this one, right? Jadi kalau kita nak tahu laju P dalam kerangka rujukan B, maka kita perlu ambil VPA, right? VPA tadi berapa? VPA is 50, I think. It's 50, right? Tambah dengan VAB, right? Kita perlukan VAB, tapi kita ada VBA, right? VBA tadi adalah I think it was 20 meters per second plus 20 meters per second, right? So VAB is equal, kita ada VBA tapi kita nak VAB, jadi apa yang kita patut buat? Kita patut gunakan VPA plus minus VA, macam tu, right? So di sini kita gunakan hubung kait, VAB sama dengan negatif VBA, right? So kita masukkan nilai kita, let me see, kita masukkan nilai, so VPA is 50 plus VBA is 20, so this is negative 20, so it will give us plus 30 meters per second, right? Jadi kalau kita berada dalam kerangka rujukan B, right, kita akan mengukur laju bas tu selaju positif 30 meter sesaat, dan kalau lihat positif 30 meter sesaat tu adalah kurang daripada positif 50 meter sesaat. So the correct answer is awak yang berada dalam kerangka rujukan B, awak akan mengukur kelajuan bas tu lebih perlahan daripada saya, right? Dalam kerangka, saya berada dalam kerangka rujukan A, saya akan mengukur kelajuan bas tu selaju 50 meter saat, right? Manakala awak dalam kerangka rujukan B, awak akan mengukur kelajuan bas tu selaju positif 30 meter saat, right? So menggunakan formula ni, using this formula, right, kita boleh menukarkan, saya boleh menukarkan laju bas yang saya ukur dalam kerangka rujukan saya menjadi laju bas yang awak ukur dalam kerangka rujukan awak, ataupun menggunakan formula yang sama juga, awak boleh menukarkan laju bas yang ukur dalam kerangka rujukan awak menjadi laju bas yang saya ukur dalam kerangka rujukan saya, right? And this is called, this kind of transformation, this is called, let me just write it down. This is called velocity transformation. Velocity transformation.
Why is it called transformation? Because we are transforming the velocity that is measured in my reference frame into a velocity that is measured in your reference frame. So transformasi di sini maksudnya kita mengubah ataupun kita mengaitkan satu kuantiti, dalam kes ni halaju, yang diukur dalam satu kerangka rujukan dengan kuantiti yang sama yang diukur dalam kerangka rujukan. So we are transforming, right, velocity in one reference frame into a velocity measured in another reference frame. Right, so that is why it's called a velocity transformation. Sometimes it is called the Galilean transformation sebab Galileo Galilei adalah orang pertama yang menerbitkan formula ni, right? So in some books it is mentioned as a velocity transformation. In other books it says as Galilean transformation. Dalam teori kerelatifan khas, kebanyakan hampir kesemua soalan-soalan yang kita akan selesaikan dalam tajuk kerelatifan khas akan berkait dengan transformasi, right? Sama ada transformasi halaju ataupun transformasi masa, transformasi jarak, transformasi jisim, transformasi tenaga, right? So in special relativity, in the theory of special relativity, most of the problems that we will be dealing with involves transforming, right? Transforming physical quantities in one reference frame to another reference frame, right? Sama ada kita mentransformasikan jarak, right? Contohnya saya ukur panjang pembaris 1 meter dalam kerangka rujukan saya, right? Awak bergerak relatif kepada saya, right? You are moving away from me. How will adakah pembaris 1 meter tu akan kelihatan, akan menjadi lebih pendek, lebih panjang ataupun sama panjangnya dengan apa yang saya ukur, right? Itu contohnya. So that is itu satu contoh. Ataupun saya mengukur tempoh masa selama 1 jam. Awak bergerak menjauhi saya, right? Atau you are moving relative to me, either moving away or moving towards me. Adakah 1 jam, tempoh 1 jam yang saya ukur tu, adakah akan menjadi lebih panjang daripada 1 jam ataupun lebih pendek daripada 1 jam ataupun sama 1 jam dalam kerangka rujukan awak, right? Dan dalam teori kerelatifan khas kita akan lihat terdapat beberapa kuantiti fizik yang akan berubah, right? Yang akan berubah apabila kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, tetapi ada juga kuantiti fizik yang akan kekal sama kalaupun kita berpindah dari satu rangka rujukan ke rangka rujukan lain, right? So there are certain quantities that will remain constant when we move from one reference frame to another, but there are physical quantities that will undergo transformation, right? When we move from one reference frame to another reference frame, right? Dan konsep ni dia taklah begitu asing dengan awak semua sebab kita semua dah belajar tentang prinsip keabadian tenaga misalnya, kan? Dan dalam prinsip keabadian tenaga kita tahu contohnya apabila dua bola berlanggar di antara satu sama lain, right? Halaju kedua-dua bola ni sebelum nasabah pelanggaran boleh berbeza, right? Dia akan bertukar. Tetapi ada kuantiti seperti jumlah tenaga, seperti jumlah momentum yang akan kekal sama sebelum dan selepas, right? So dalam fizik ada beberapa kuantiti yang di sebalik segala perubahan yang berlaku ke atas sistem tu akan kekal sama, right? Dan contohnya macam jumlah tenaga akan kekal sama, jumlah momentum, sama ada momentum linear atau momentum sudutan, akan kekal sama, kan? Jadi dalam teori kerelatifan khas pun kita akan lihat ada beberapa kuantiti yang kekal sama apabila kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, tetapi akan ada kuantiti yang akan berubah apabila kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, right? Jadi so itu yang kita buat untuk this is how we transform quantity from one dimension to another dimension, and this is
not one dimension, dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan yang lain. Dan kalau korang tengok persamaan ini, this is for one dimension. Maksudnya dalam case ni, VPB bergerak sepanjang X, VPA pun bergerak sepanjang X, VAB pun bergerak sepanjang X. Right? Katakan objek P ni bergerak dalam dua dimensi. Maksudnya dia ada komponen X dan dia juga ada komponen Y dia. Right? So it has some so it is moving in that direction. Right? Jadi kalau objek tu ada bergerak dalam dua dimensi, kita masih boleh menggunakan formula ni, right? Cumanya kita kena leraikan hal laju tu menjadi komponen X, komponen Y. Kemudian kita and then we apply the transformation first to the X-axis and then to the Y-axis, and then we combine the result of the transformation, right? So relative velocity in two dimension ni, it is similar to relative velocity in one dimension, in that you just have to resolve the vectors and add the vector, right? Sebab tu saya disebut yang untuk topik hal laju relatif ni agak berguna kalau ulang kaji balik tentang macam mana nak meleraikan vektor, macam mana nak menggabungkan vektor, sebab itu adalah kemahiran asas untuk tajuk ini, right? Dan saya andaikan awak semua dah tahu benda tu, jadi saya tak perlu ajar benda tu kepada awak semua, right? So that is how we transform velocities from one reference frame to another reference frame, right? Apa yang kita akan lakukan seterusnya adalah untuk melihat beberapa soalan. Soalan ni saya dah berikan pada hari Rabu lepas. We will look at these questions. Let's see, yang ini rasanya. Let me just go. Right. So kita akan melihat soalan B5, B5, B6, B7. B5, B6. We can just do B8 pun actually. B5, B6, B7, B8. Right. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya akan pecahkan awak semua ke dalam breakout room, right? Dan saya akan bagi tahu setiap kumpulan tu patut jawab soalan yang mana satu, right? Jadi I should divide you into breakout rooms first. Let's see, kita ada berapa orang ni? Let's see. Kita ada, we have two interesting. Let's see. I think I can. Yeah, I think it should be okay. I think I should. Okay. Baik, saya labelkan siapa patut ambil apa. So ni kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Jadi akan ada 16 kumpulan, right? Jadi sebaik saya masuk ke dalam kumpulan masing-masing, awak tengok awak kumpulan mana, right? Lihat awak kumpulan mana. Kemudian misalnya kalau kumpulan 1, maka awak jawab if you are in group 1, right, then you answer B5, right? If you are in group 7, then you answer B7. If you are in group 16, then you answer B8, right? Jadi bincangkan sama ahli kumpulan awak, right? Kalau perlu typekan jawapan awak, you may do so using Google Docs or Google Slide, doesn't matter, right? Sekarang ni 10.40, jadi kita berhenti dalam pukul 11 nanti, right? Dan kita akan dan saya akan minta awak hantar mungkin selepas kita habis kelas nanti, right? Jadi
yang pentingnya adalah untuk awak menjawab, untuk berbincang dan menjawab soalan yang diberikan terlebih dahulu, right? Maybe to make it much more interesting, let's do this. Let's do, I think we do this, right? Jadi setiap kumpulan dia akan menjawab dua soalan, right? Soalan yang pertama adalah soalan yang sama ada B5, B6, B7, B8. Kemudian soalan kedua adalah soalan B9, right? Jadi semua kumpulan akan menjawab dua soalan, sama ada B5 dengan B9 atau B6 dengan B9, B7 dengan B9 atau B8 dengan B9, right? So I'm giving you 20 minutes to discuss this, right? And if you have any, kalau ada apa-apa soalan lanjut ataupun ada benda yang kurang jelas ke, boleh panggil saya, right? So saya akan masukkan awak semua ke dalam kumpulan masing-masing, right? Selamat berbincang.
Assalamualaikum Syazlan, awak ingat tak awak masuk ke breakout room mana? Oh, saya tak sempat nak masuk lagi. Okey, Masa ya. kelas tu saya dah terlep. Okey. Let's see, saya masukkan. Hmm, 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 hmm. Soalan di 7. Panik room betul. I thought of using that, but it's not.
Oh, from Maria. Okay, from Maria point of view. Then David is moving. Okay. So Maria is there. This is David. And this is 12 meters. So can David, so mesti from David point of view lah, kan? Quite nice actually. Yeah, it's quite nice. Agak lah. It's quite nice. Baik, jadi saya tahu ada kelas lepas ni. Kita tangguhkan kelas kita setakat ni untuk hari ni dan kita jumpa pada hari Rabu nanti. Right? Jadi pastikan awak menulis dalam penyelesaian untuk soalan yang telah diperuntukkan kepada setiap kumpulan dan kita akan mendengar perkongsian atau pembentangan daripada beberapa kumpulan pada hari Rabu nanti. Right? Jadi ya, sebab awak ada kelas bersemuka pun lepas ni kan, jadi saya tak mau ambil masa awak. Jadi kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti insyaAllah di KG 111F. Right? Jadi selamat tengah hari semua, selamat pagi semua dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Bila 8 di 8